Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cinta sejarah. Bertemu kita lagi dalam siri Cakna Sejarah bersama Cikgu Daniel bagi bab 6, tingkatan 5, cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okay, seperti biasa, kita akan lihat 3 teras bab. Yang pertama, intipati pembelajaran. Kita dapat 5 intipati pembelajaran bab 6, cabaran selepas pembentukan Malaysia. Yang pertama, cabaran dalaman Malaysia. Yang kedua, pemisahan Singapura. Ketiga, menangani ancaman komunis. Keempat, isu pembangunan dan ekonomi. Dan yang kelima, tragedi hubungan antara. Elemen K pula. Yang pertama, kepentingan menyelesaikan konflik secara rundingan. Yang kedua, kewibawaan pemimpin dalam memperjuangkan maruah bangsa. Ketiga, kepentingan kestabilan politik dalam mengekalkan keamanan negara. Dan yang keempat, kepentingan menjaga keharmonian kaum. Kelima KPS, bab 6. Yang pertama, memahami kronologi pemisahan Singapura daripada Malaysia, meneroka bukti cabaran pembentukan Malaysia, membuat interpretasi keberkesanan perang saraf. Yang keempat, membuat imajinasi langkah mengatasi isu pembangunan dan ekonomi. Dan yang kelima, membuat rasionalisasi usaha memulihkan hubungan antara kaum. Okey, kita bergerak ke intipati 6.1, cabaran dalaman Malaysia. Pembentukan Malaysia membuktikan kejayaan persekutuan yang terdiri pada 13 buah negeri. Walau bagaimanapun, negara terpaksa berhadapan dengan cabaran dalaman kerana mempunyai penduduk yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kaum dan etnik. Antara cabaran yang dihadapi Malaysia adalah yang pertama, pembangunan dan sosioekonomi Sarawak dan Sabah. Yang kedua, cabaran politik di Sarawak. Dan yang ketiga, cabaran perpaduan kaum. Okay, cabaran pembangunan dan sosioekonomi Sarawak dan Sabah. Ketiga, yang pertama, mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Sarawak dan Sabah mempunyai kekayaan hasil bumi yang banyak, namun rakyat masih mengamalkan pertanian sehari diri. Dalam usaha menghadapi cabaran ini, kerajaan mempelbagaikan pertanian komersial seperti kelapa sawit, getah dan koko, juga membuka peluang kepada penduduk menyertai kegiatan ekonomi berkaitan petroleum. Yang kedua, memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Saiz negeri yang besar bagi Sarawak dan Sabah menjadi cabaran dalam bidang perhubungan dan pengangkutan. Kedua-dua negeri ini masih bergantung pada sistem pengangkutan air, sungai dan laut bagi tujuan perhubungan. Oleh itu, tugas utama kerajaan adalah untuk membina sistem perhubungan dan pengangkutan, terutama kepada penduduk di kawasan pedalaman. Memajukan sistem pendidikan. Kebanyakan sekolah yang wujud pada zaman British merupakan sekolah vernakular Inggeris dan Cina yang berada di kawasan bandar. Penduduk di kawasan pedalaman tidak mendapat peluang secukupnya untuk bersekolah. Oleh itu, usaha ditumpukan untuk membina sekolah dan melatih tenaga guru bagi memberikan pendidikan kepada penduduk, khususnya kaum Bumiputera. Cabaran kedua ialah cabaran politik di Sarawak. Krisis perlembagaan berlaku di Sarawak pada Jun 1966 apabila 21 orang ahli kaunsil negeri tidak berpuas hati dengan kepimpinan Ketua Menteri Stephen Kaluningkan. Beliau telah dipecat oleh Gubernur pada Jun 1966, namun mencabar tindakan ini di Mahkamah Tinggi Sarawak dan memenangi kes pada September 1966. Beliau kembali menjadi Ketua Menteri namun mendapat undi tidak percaya. Krisis ini menyebabkan berlaku ketidakstabilan di Sarawak dan akhirnya darurat diisytiharkan di Sarawak. Stephen Kaluningkan digantikan dengan Tawi Sri. Dan cabaran ketiga adalah cabaran perpaduan kaum. Usaha mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi merupakan cabaran yang besar yang dihadapi oleh Malaysia. Penduduk Malaysia mempunyai pelbagai kaum termasuklah Melayu, Cina, India, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Murut dan Bajau. Dengan penduduk yang pelbagai budaya ini, perpaduan menjadi agenda bagi pengurusan masyarakat dan pemerintahan negara. Selain itu, jarak antara semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah yang jauh menjadi cabaran kepada integrasi nasional serta sukar memupuk semangat satu negara. Okay, tajuk intipati yang kedua, 6.2 pemisahan Singapura dapat dibagi kepada dua bahagian. Yang pertama, faktor pemisahan. Faktor pemisahan, terdapat 3 faktor pemisahan Singapura. Yang pertama, politik. Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan Singapura yang terhad. Konflik antara pemimpin People Action Party PAP dengan Perikatan. Kempen Malaysia oleh Lee Kuan Yew menuntut hak sama rata untuk semua kaum menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk. Faktor ekonomi. Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama Common Market disegerakan.
Singapura tidak berpuas hati dengan cadangan tambahan cukai yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Singapura juga mahu mengenakan kadar faedah terhadap sebahagian daripada pinjaman sebanyak ringgit Malaysia 150 juta kepada kerajaan persekutuan untuk pembangunan Sarawak dan Sabah. Dan faktor ketiga, masalah perkauman. Telah berlaku rusuhan kaum di Singapura pada 21 Julai 1964 yang menimbulkan ketegangan antara kaum. Rusuhan ini berlaku ekoran daripada usaha menuntut persamaan hak yang sama rata bagi semua kaum. Seterusnya, proses pemisahan Singapura daripada Malaysia. 29 Jun 1965, kegagalan rundingan antara Tun Abdul Razak Husin dengan Lee Kuan Yew. 1 Julai 1965, Tunku Abdul Rahman mengarahkan Tun Abdul Razak bermesyuarat dengan beberapa menteri seperti Dr. Ismail Abdul Rahman, Tan Siew Sin dan VT Sambanten berkait pemisahan. Awal Ogos 1965, mesyuarat khas Kabinet Malaysia bersetuju dengan rancangan pemisahan. 7 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew menandatangani persetujuan untuk Singapura keluar daripada Malaysia. Dan 9 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman membawa usul pemisahan Singapura ke dalam Parlimen Malaysia dan diluluskan. Intifada 6.3, menangani ancaman komunis. Kita dapat dua ancaman komunis selepas pembentukan Malaysia. Yang pertama, ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia dan yang kedua, ancaman keselamatan di Sarawak. Kita lihat yang pertama, bentuk ancaman. Ada dua. Yang pertama, pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam. Pada 17 Jun 1968, Parti Komunis Malaya PKM menyerang pasukan keselamatan di Kroh, Perak dan mengorbankan 16 orang anggota. Pada Jun 1974, PKM menembak mati Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim di Kuala Lumpur. Pada 13 November 1975, PKM menembak mati Ketua Polis Negeri Perak Tan Sri Koo Chong Kong dan pemadunya di Ipoh. Pada bulan Julai 1969, seorang wanita diseksa sehingga mati di Sintuk, Kedah. Periuk api dipasang di sepanjang Jalan Changlong, Kedah dan jalan raya dan jambatan kereta api diletupkan. Manakala bentuk ancaman yang kedua adalah pengeboman Tugu Negara. Pada 26 Ogos 1975, PKM meletupkan Tugu Negara di Kuala Lumpur. Tindakan mengebom tempat awam menimbulkan kemarahan rakyat terhadap komunis dan menuntut kerajaan mengambil tindakan tegas, termasuklah mengenakan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Okey, kita lihat langkah usaha mengatasinya. Yang pertama, strategi counter insurgency atau COIN. Langkah ini merupakan usaha keselamatan dan pembangunan untuk memenangi hati dan fikiran rakyat. Strategi yang digunakan ialah kerjasama antara pasukan keselamatan, ahli politik dan agensi kerajaan untuk menjalankan strategi COIN yang berkesan. Dan usaha mengatasi yang kedua adalah perjanjian kerjasama sempadan. Mengadakan persefahaman antara kerajaan Malaysia dan kerajaan Thailand melalui perjanjian kerjasama sempadan memerangi komunis 1976 di Thailand. Seterusnya, perjanjian Hak Nyai diadakan pada 2 Disember 1989 di Hak Nyai, Thailand antara PKM Malaysia dan Thailand. Kita lihat bentuk ancaman yang kedua ialah ancaman keselamatan di Sarawak. Bentuk ancaman. Gerakan politik yang pertama. Gerakan komunis juga terlibat dalam politik. Mereka menentang gagasan Malaysia. Perlibatan mereka menyebabkan kerajaan Sarawak memburu dan menangkap ahli terlibat. Mereka melarikan diri ke Kalimantan dan membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara PKKU. PKKU meneruskan penentangan melalui pasukan rakyat Kalimantan Utara PARAKU dan pasukan gerila rakyat Sarawak PGRS untuk membentuk Republik Komunis di Sarawak. Pada 5 Ogos 1952, komunis menyerang kawasan Batu Kitang Kuching, Sarawak yang menandakan permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Usaha mengatasi ada dua. Yang pertama, perang saraf. Pihak berkuasa mengambil langkah yang berikut. Mengadakan perhimpunan awam dengan memberikan kesedaran tentang bahayanya ancaman komunis, menyebarkan risalah untuk menyampaikan maklumat tentang bahaya ancaman komunis dan menanamkan kebencian terhadap komunis, mengisytiharkan kawasan putih yang bebas daripada ancaman komunis, tawaran program pengampunan kepada anggota komunis, pembangunan infrastruktur dengan menyediakan kemudahan perhubungan yang lebih baik pada penduduk. Yang kedua adalah operasi ketenteraan. Beberapa operasi ketenteraan dijalankan iaitu Operasi Hammer 1965 di bahagian pertama, Operasi Audit Rescom pula dilaksanakan di bahagian ketiga, seterusnya Operasi Seri Aman dilancarkan di bahagian kedua. Semua operasi ini berjaya melemahkan gerakan komunis Sarawak. Seterusnya kita lihat intipati 6.4.
iaitu isu pembangunan ekonomi. Dalam usaha menangani isu pembangunan ekonomi, kerajaan memperkenalkan rancangan Malaysia Pertama RMK 1969 hingga 1970. Isu pembangunan ekonomi, kita lihat dua cabang. Satu isu dan satu langkah mengatasi. Terdapat 4 isu besar. Yang pertama, terlalu bergantung kepada ekspor biji timah atau getah, kejatuhan harga bahan mentah, ketinggalan dalam teknologi dan peralatan, golongan petani berpendapatan rendah dan pertanian komersial kurang diusahakan. Langkah mengatasi, mempelbagaikan kegiatan ekonomi pertanian, membuka pasaran baru bagi biji timah dan getah, mempelbagaikan bidang kegiatan pertanian terutamanya kelapa sawit dan koko, mempelbagaikan komoditi negara. Isu yang kedua, taraf hidup yang berbeza. Langkah mengatasi, melancarkan program pembangunan negara berasaskan satu rancangan bersepadu, menggerakkan aktiviti perkilangan dan pembuatan negara dengan membuka kawasan baharu, mempercepat integrasi dalam kalangan penduduk dan negeri di Malaysia, mendapatkan bantuan Bank Dunia. Isu yang ketiga, peluang pekerjaan yang terhad dan kadar pengangguran meningkat. Langkah mengatasi, menubuhkan pusat latihan vocational technical dan meluaskan peluang pekerjaan kepada penduduk. Isu yang terakhir, masalah kesihatan dan sosial, keperluan asas dan hak wanita dari segi kehamilan yang terhad untuk memperoleh kesihatan terbaik, kurangnya kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional kepada ibu-ibu yang mengandung dan kadar kelahiran tidak normal dan kematian yang tinggi. Langkah mengatasi, mengurangkan kadar kelahiran, memperkenalkan program perancang keluarga dan menambah baik perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar. Terakhir, ditipati yang 6.5, tragedi hubungan antara kaum. Rusuhan kaum. Peristiwa rusuhan antara kaum berlaku pada 13 Mei 1969, bermula beberapa hari setelah diadakan pilihan raya umum ketiga. Terdapat beberapa faktor yang membawa kepada rusuhan kaum 13 Mei 1969. Yang pertama, kesan daripada keseimbangan dalam ekonomi dan sosial negara kita. Yang kedua, keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga 1969 merupakan sebab utama tercetusnya peristiwa ini. Parti Komunis Malaya mengambil kesempatan semasa pilihan raya untuk mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum. Parti yang bertanding telah berkempen menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan untuk mendapat sokongan, dan perarakan kemenangan pilihan raya tidak terkawal menyebabkan kekacauan dan perbuatan provokatif. Okey, seterusnya, langkah yang diambil untuk mengatasi peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969. Yang pertama, darurat diisytihar oleh Yang di-Pertuan Agong pada 16 Mei 1969. Antara perkara yang terkandung adalah perlembagaan digantung dan parlimen ditangguh, pusat perlindungan diperkenalkan, pihak polis menguasakan perintah berkurung. Semua berita daripada pihak media perlu ditapis, kerajaan memastikan bekalan makanan mencukupi, mangsa rusuhan dipindah ke Stadium Merdeka dan Tiong Nam Settlement, pihak berkuasa memagar kampung baru dan menjadikannya kawasan perintah berkurung yang besar. Yang kedua, Mageran dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak Hussein, berlangsung bermula 16 Mei 1969 sehingga 23 Februari 1971. Antara tanggungjawab Mageran adalah mengembalikan keamanan dan undang-undang, menentukan pentadbiran yang licin dalam negara, mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum dalam negara, menggantung sementara semua penerbitan akhbar, menguatkuasakan Akta Hasutan 1948 dan Jabatan Penerangan menapis berita palsu dan menerangkan usaha kerajaan. Okay, langkah yang terakhir adalah peranan raja. Raja-raja Melayu turut memainkan peranan dalam usaha memulihkan keadaan negara. Semasa berlakunya rusuhan kaum, Sultan Perak Sultan Idris Iskandar Shah II menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Di negeri-negeri lain pula, raja turut meminta rakyat agar bertenang dan mematuhi undang-undang. Okay, kesimpulan. Yang pertama, negara menghadapi banyak cabaran selepas pembentukan Malaysia. Yang kedua, pelbagai usaha diambil untuk atasi cabaran melalui dasar kerajaan. Tiga, cabaran berjaya ditangani melalui kesungguhan dan kerjasama pemimpin, pihak berkuasa dan masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai rakyat, kita harus bekerjasama mengekalkan keamanan yang dikecapi agar rakyat dapat hidup dalam suasana aman dan makmur. Okay, sekian saja bab 6 cabaran selepas pembentukan Malaysia. InsyaAllah semoga dapat memberi sedikit input kepada rakan-rakan guru dan murid untuk menempuhi kohort 1 KSSM Sejarah tingkatan 5, 2021 dan seterusnya. InsyaAllah jika ada baik padanya, sudi-sudilah untuk komen, share dan subscribe. InsyaAllah sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.